dan mendidik jiwa hanya yang terbaik. Di Inforia Islami. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah, sahabat pendengar. Nabi kita pernah bersabda, sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan kita dapat dua pahala sekaligus. Apa kata kita saja untuk berpuasa melalui Serantau Muslim ke.com atau hubungi 8408 1789. Sedekah Serantau Muslim. Pengumuman waktu berbuka puasa ini bukan kepada anda oleh Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim. Sekarang disampaikan waktu berbuka puasa. Hari ini 30 Ramadan 1442 Hijrah bersamaan 12 Mei 2021. Seluruh negeri Perlis 7.28 malam. Negeri Kedah Zon 1 Kota Star Kubang Pasu dan Pokok Sena 7.28. Zon 2 Pendang Kuala Muda dan Yan 7.27. Zon 3 Padang Terap dan Sik 7.27. Zon 4 Baling 7.26. Zon 5 Kulim dan Bandar Baharu 7.26. Zon 6 Langkawi 7.30. Zon 7 Puncak Gunung Jerai 7.31. Seluruh negeri Pulau Pinang 7.27. Negeri Perak Zon 1 Tapah Slim River dan Tanjung Malim 7.22. Zon 2 Ipoh Batu Gajah Kampar Sungai Siput dan Kuala Kangsar 7.24. Zon 5 Teluk Intan Bagan Datuk Kampung Gajah Seri Iskandar Beruas Parit Lumut Sitiawan dan Pulau Pangkor 7.24. Zon 6 Selama Taiping Bagan Serai dan Parit Buntar 7.26. Zon 7 Bukit Larut 7.28. Seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.20. Negeri Selangor Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 7.20. Zon 2 Kuala Selangor dan Sabak Bernam 7.22. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.20. Negeri 9 Zon 1 Tampin dan Jempol 7.15. Zon 2 Seremban Port Dickson Kuala Pilah Rembau dan Jelebu 7.16. Seluruh negeri Melaka 7.16. Negeri Johor Zon 2 Johor Bahru Kulai Kota Tinggi Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan 7.8 minit. Zon 3 Pontian dan Keluang 7.10. Zon 4 Batu Pahat Muar Tangkak dan Segamat 7.13. Negeri Pahang Zon 2 Rompin Pekan Muazzam Shah dan Kuantan 7.13. Zon 3 Maran Cenoh Jengka Termeluh Beran dan Jerantut 7.16. Zon 4 Bentung Raup dan Kuala Lipis 7.19. Zon 5 Genting Sempah Jana Baik dan Bukit Tinggi 7.21. Zon 6 Bukit Fraser Genting Highlands dan Cameron Highlands 7.26. Negeri Terengganu Zon 1 Kuala Terengganu Marang dan Kuala Nerus 7.15. Zon 2 Besut dan Setiu 7.18. Zon 3 Hulu Terengganu 7.17. Zon 4 Kemaman dan Dungun 7.15. Negeri Kelantan Zon 1 Kota Baharu Bacok Pasir Putih Tumpat Pasir Mas Tanah Merah Kuala Kera dan Gua Musang 7.20. Negeri Sarawak Zon 2 Niah Berkenu Miri Sibuti dan Marudi 6.31 petang. Zon 7 Samarahan Simunjan Serian Sebuyau dan Meludam 6.40. Zon 8 Kuching Bau Lundu dan Sematan 6.44. Negeri Sabah Zon 3 Sempurna Silabukan Kunak dan Lahad Datu 6.14. Zon 4 Tawau Balong dan Kalabakan 6.17. Zon 7 Tuaran Tamparuli Penampang Kota Kinabalu Putatan dan Papar 6.25 petang. Demikian tadi disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia untuk hari ini 30 Ramadan 1442 Hijrah bersamaan 12 Mei 2021. Selamat berbuka puasa dari kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pengumuman waktu berbuka puasa itu tadi telah dibawakan kepada anda oleh Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah, sahabat pendengar. Nabi kita pernah bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa,
maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan kita dapat 2 pahala sekaligus. Apa kata kita taja orang buka puasa melalui Serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Kapsul hadis pelestarian alam sekitar ini dibawakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Hargai sumber air bersih, jangan cemar dan jangan bazir. Layari laman Facebook SPAN di fb.span untuk maklumat lanjut. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara merupakan sebuah agensi penguatkuasa yang mengawal selia perkhidmatan air dan pembentungan di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Untuk maklumat lanjut berkaitan fungsi dan peranan SPAN, sila layari laman Facebook kami di fb.span atau laman sesawang kami di www.span.gov.my. Hargai air bersih, jangan cemar dan jangan bazir. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah melihat seorang lelaki yang bersenang-senang di dalam syurga kerana dia telah membuang kayu yang melintangi jalan dan kayu tersebut mengganggu orang yang melaluinya. Hadis riwayat Muslim. Ganjaran syurga adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada hamba-Nya dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Antara amalan yang memungkinkan anugerah syurga sebagaimana dijelaskan di dalam hadis ini ialah membuang kayu yang melintangi jalan dan kayu tersebut mengganggu orang yang melaluinya. Frasa membuang kayu sinonim dengan amalan melestarikan alam sekitar yang merupakan cabang iman untuk mengurangkan risiko kesihatan, kemalangan, keuangan, kelestarian dan kesejahteraan di pelbagai tempat dan kemudahan awam seperti pengangkutan awam, sumber air, pengurusan sisa pepejal dan sistem pembentungan. Amalan membuang kayu perlu diperluaskan konteksnya. Dalam konteks semasa, membuang kayu turut boleh difahami sebagai menyenangkan dan memudahkan orang ramai melakukan aktiviti harian serta mengurangkan risiko bahaya dan bencana seperti banjir, kemalangan jalan raya, kelewatan kerana kesesakan jalan raya, keputusan bekalan air dan penyakit berjangkit. Amalan membuang kayu boleh diperluaskan konteksnya juga kepada membersihkan tebing dan denai sungai atau anak sungai supaya keadaan persekitaran menjadi lebih menarik dan boleh dimanfaatkan untuk berkelah atau kegiatan riyadhah. Mengurangkan isi padu sisa pepejal atau sampah yang dibuang untuk membantu mengurangkan muatan pelupusan sampah di tapak pelupusan sampah atau insinerator dengan cara kita semula dan guna semula juga boleh dikaitkan dengan konteks hadis ini. Kesan baik dari amalan ini boleh mengurangkan penggunaan air untuk tujuan pembersihan, bersuci, landscape dan sebagainya daripada purata 210 liter ketika ini kepada 160 liter sehari untuk setiap penduduk Malaysia. Bagi mengurangkan permintaan terhadap sumber air yang semakin terancam dengan pelbagai faktor pencemaran, kekurangan kapasiti tadahan hujan, maka amalan ini dapat menjadi salah satu formula untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pelbagai amalan melestarikan alam boleh dilakukan dengan mudah sebenarnya, sesuai dengan konsep untuk membuang kayu yang melintangi jalan dan kayu tersebut mengganggu orang yang melaluinya sebagaimana disebutkan di dalam hadis tadi.
Disampaikan oleh Profesor Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Yusof daripada buku 40 Hadis Pelestarian Alam Sekitar, tulisan bersama Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, terbitan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kapsul Hadis Pelestarian Alam Sekitar sebentar tadi dibawakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Selamat mengimarahkan Ramadan dan hargailah sumber air bersih. Layari laman Facebook SPAN di fb.span untuk maklumat lanjut. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara merupakan sebuah agensi penguatkuasa yang mengawal selia perkhidmatan air dan pembentungan di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Untuk maklumat lanjut berkaitan fungsi dan peranan SPAN, sila layari laman Facebook kami di fb.span atau laman sesawang kami di www.span.gov.my. Hargai air bersih, jangan cemar dan jangan bazir. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung daripada kesusahan dan kesedihan, daripada kelemahan dan kemalasan, daripada sifat pengecut dan bakhil, daripada bebanan hutang dan kekuasaan manusia. Dengan aplikasi MyTMB, anda boleh mengurus akaun dan memantau penggunaan elektrik anda pada bila-bila masa di mana sahaja. Muat turun aplikasi MyTMB di Apple App Store, Google Play atau Huawei App Gallery. Tenaga Nasional ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada semua umat Islam di seluruh negara. Rancangan ini dibawakan khas untuk anda oleh Tenaga Nasional. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang dihulurkan kepada rakan-rakan sahabat-sahabat pendengar kita yang terus setia bersama kami di ruang udara Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selamat Ramadan juga untuk sahabat-sahabat pendengar kita di penghujung-penghujung ni, insya-Allah. Alhamdulillah, hari ini hari Rabu. Seperti biasa kita kembali untuk meneruskan perkongsian kita menerusi rancangan Fas'aluna, dan insya-Allah seperti biasa untuk hari ini kita kembali bersama dengan tetamu kita. Saya ucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Dr. Nik Roskiman Abdul Samad yang merupakan fellow kanan Pusat Syarah IKIM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Doktor ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini Doktor bertemakan Morocco bersama dengan pendengar kita hari ini. InsyaAllah kita akan membicarakan tentang tajuk yang telah dibincangkan pada minggu lepas, dan hari ini adalah bahagian kedua dengan tajuk marah Doktor ya. Ya. Dan insyaAllah untuk mukadimah perkongsian perbincangan kita pada petang ini, pada minggu lepas Doktor telah pun membicarakan tentang tajuk marah ni Doktor. Ya. Jadi hari ini sebagai sambungan kepada perbincangan ini, dan mungkin Doktor untuk awal ini Doktor dapat mengimbau semula secara sepintas lalu tentang tajuk yang kita nak memperkatakannya pada hari ini, tentang marah. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kita dapat bersama pada hari ini untuk kita membicarakan tentang salah sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili yang berjudul Penawar Bagi Hati. Dan kita telah bicarakan bagaimana untuk menjaga anggota zahir, dan kita masuk sekarang menjaga anggota batin. Dan salah satunya ialah beberapa hawa nafsu telah kita bicarakan, hawa nafsu makan dan bercakap. Dan minggu lepas kita telah masuk kepada bab bagaimana juga untuk kita menahan marah
Ini juga satu tajuk yang besar dan satu perkara yang penting khususnya di bulan puasa ini ya. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW yang menyebut yang melarang kita daripada bergaduh. Sekiranya kamu diserang orang, maki kita ke apa semua sekali. Jadi jangan kamu melawan. Nabi suruh kita senyap je, jangan melawan. Nabi kata, inni saim, sesungguhnya aku berpuasa. Katakan aku, maknanya Nabi tak mahu kita di bulan puasa ini berbalah. Di bulan puasa ini marah. Jadi ada orang tanya, kalau kita balah, bergaduh, marah bulan puasa ni batal ke puasa? Dia tidak batal puasa. Puasa tu tak batal, sebab yang membatalkan puasa ni yang kita tahu itulah makan, minum, memasukkan anggota dan sebagainya. Tetapi dia membatalkan ataupun dia mengurangkan pahala puasa. Pahala kita berkurangan. Jadi kita kena faham di sini bahawasanya marah itu adalah suatu sifat yang tercela. Kalau tidak dia tak kuranglah pahala kita kan. Maknanya Islam tidak membenarkan umat dia, penganut dia untuk marah. Dan marah juga kita bicara pada minggu lepas bagaimana sifat marah ini dia terbagi kepada dua. Marah yang dibenarkan dan marah yang tidak dibenarkan. Sebagai contoh kita kata marah ini Syekh Abdul Qadir Al-Manjili menyebut, mengumpamakan seperti mana anjing. Anjing sepatutnya kita kena kawal dia. Jangan kita beri dia kebebasan. Dia boleh buat sesuka hati dia, gigit orang tu, gigit orang ni sebagai contoh. Tapi kita gunakan anjing ini sebagai pemburuan misalnya. Dia perlu kan, kalau orang nak berburu mungkin dia perlukan anjing untuk bawa dan sebagainya. Jadi begitu juga dengan marah. Kita dah bicarakan dahulu, marah perlu dalam peperangan. Kalau kita nak jihad fi sabilillah, kita tidak ada perasaan marah, macam mana kita nak berjihad? Kan? Kalau kita nak mendidik juga, dia ada juga perasaan marah itu. Marah pada tempatnya lah pada tempatnya. Dan marah ini juga dia, kita katakan marah ini juga dia bukan suatu sifat ataupun sesuatu yang perlu dihapuskan. Tidak, tetapi dia perlu dikawal. Tak ada orang yang kita kata tak ada perasaan langsung marah. Kalau hak-hak Allah SWT, hak Rasul, agama Islam dicela, kita kena marah. Orang menghina Nabi SAW, orang buat kartun wajah Nabi dan sebagainya, kita kena marah. Suami isteri yang berlaku curang, isteri yang buat tidak elok, isteri yang tidak taat kepada Allah, buat maksiat, suami kena marah. Tak boleh biarkan itu jadi suami dayus. Jadi ini marah itu perlu diletakkan pada tempatnya. Ada ketikanya dia jadi perkara yang tidak baik, ada ketikanya dia jadi yang dipuji. Anak sebagai contoh kan, anak semayang, Nabi suruh semayang. Kalau tak semayang umur 7 tahun, 10 tahun Nabi suruh rotan. Jadi untuk mendidik dibenarkan. Dan kita juga bicarakan antara lain ialah bagaimana untuk kita mengawal marah. Mengawal marah salah satunya ialah kita ketika marah kita kena memperbanyakkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebagai contoh, kalau kita berdiri, kalau kita marah kita kena duduk. Kalau kita marah lagi duduk, kita kena baring. Kalau marah lagi kita kena pergi ambil wuduk. Jadi itu benda yang kita buat. Tapi kita kadang dalam marah ni kita sebaliknya. Kalau kita duduk, kita bangun. Kalau kita pakai baju elok-elok, kita sing-sing lengan pula. Kan? Kalau kita kalau orang jerit, kita jerit balik. Kita jerit lagi tinggi jerit. Itu kita sebaliknya, sebab itu kita tidak mengawal marah. Yang seterusnya juga kita bicarakan tentang kelebihan-kelebihan dan fadilat orang yang menahan kemarahan. Jadi kita sebut di situ bagaimana orang yang menahan kemarahan ini dipuji oleh Allah SWT. Allah SWT memuji. Wal kazimin al-ghais, dalam Quran menyebut surah Al-Imran ayat 134. Orang yang menahan kemarahan, itu orang yang dipuji.
Nabi Allah SWT memuji orang yang menahan kesabaran. Dan kita lihat bagaimana orang yang menahan kesabaran ini adalah salah satu daripada kriteria ataupun sifat terpuji Nabi SAW. Nabi SAW adalah orang yang paling tinggi menahan kemarahan dia. Walau tak ada orang boleh lawan dia lah. Macam mana orang buat kat dia pun, dia menahan kemarahan dia. Sebab itu Nabi SAW ini digelar sebagai Halim. Halim ni orang yang menahan kemarahan. Yang sangat tinggi. Bukan orang yang sekadar sabar biasa. Kalau kita panggil sabar ataupun sabir kan. Orang yang sabar. Tetapi dia lebih tinggi daripada sabar lagi. Dia orang yang lebih hebat. Ada pahala kan, doktor? Ya, sebab kemarahan terhadap orang yang bersabar ini, orang yang menahan kemarahan ini sangat tinggi sekali. Allah beri ganjaran yang besar. Jadi sebab itulah kita kena latih diri kita supaya menjadi orang yang sabar. Begitu juga kita bicarakan, kita kena membiasakan diri kita untuk menahan kemarahan. Satunya bagaimana untuk kita latih diri kita tahan kemarahan ini ialah dengan pertama kita melihat kelebihan dia. Kalau kita tak ada pengetahuan bahawasanya orang yang sabar ini bagus, kita tak akan sabar. Kalau kita tak ada rasa bahawasanya sabar ini dapat pahala, kita tak akan sabar. Kan? Kalau kita tak ada perasaan bahawasanya orang yang bersabar ini Allah SWT bagi ganjaran pahala, Allah SWT beri ganjaran syurga, Allah SWT sayang, Allah SWT reda, kita tak akan sabar. Walaupun masa tengah marah tu mungkin tak dapat. Tak terbayang kan. Tapi kena selalu relax lah. Sebab tu kita jangan lalai. Biasanya orang yang marah ini dia lalai. Tapi dalam ketika dia marah itu kadang dia dah Allah SWT ilhamkan dia. Kau ni dah marah ya. Masa tu mungkin dia kena stop lah. Sebab masa tu dah syaitan kan, masa tengah marah tu. Jadi kita kena latih diri kita. Pernah saya sebut minggu lepas kan bagaimana satu ketika Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Dan Abu Bakar dimarah, dimaki hamun dan sebagainya. Abu Bakar senyap saja. Dan Rasulullah SAW senyum. Duduk sebelah Abu Bakar, dia senyum. Sehinggalah bila Abu Bakar pun hilang kesabaran dia, dia menjawab balik. Maka Rasulullah pun pergi tinggalkan Abu Bakar seorang diri. Jadi selepas itu Abu Bakar pergi ikut Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa ketika aku senyap dan aku dimarahi, aku dicaci cerca oleh orang, tak ada kau ada di sisi aku dan kau tak buat apa-apa, kau senyum. Tetapi bila aku menjawab balik orang tu maki hamun aku, kau berlalu pergi. Dia kata ketika engkau senyap itu, aku lihat ada malaikat di sisimu yang mendoakanmu, yang membawa rahmat dan sebagainya. Tetapi bila kau sudah juga menjawab, kau dah jadi macam dia orang yang maki hamun kau itu, aku lihat malaikat sudah pergi dan syaitan datang duduk di sebelahmu. Dan aku tidak duduk dalam majlis di mana syaitan berada. Jadi dia pun, Nabi SAW pun pergi berlalu. Jadi di situ menunjukkan kelebihan orang yang bersabar. Salah satunya ialah malaikat ada mendoakan dia, memberi rahmat untuk dia. Jadi itu kebaikan yang kita kena ada dalam diri kita. Jadi kalau kita ada perkara ini dalam kepala kita, maka sudah pastilah kita akan ingin merebut. Kita nak rebut kan benda ni, kita dah tahu, kita ada knowledge benda ni, barulah kita ada perasaan kita ingin sabar. Jadi kalau kita ada ilmu, kita akan ingin untuk kita bersabar dan menahan kemarahan kita kerana kita ingin mendapatkan ganjaran, ingin mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang marah ini pun kita lihat muka dia semacam kan, bengisnya dengan merahnya, dengan menyinganya macam api yang membakar. Jadi ini juga kita tak mahu. Buruk orang marah ni kita tak mahu kan. Tak handsome. Orang yang handsome pun jadi tak handsome. Dan yang seterusnya juga bagaimana kita nak kawal diri kita ialah kita kena latih. Kita kena latih diri kita. Latihkan macam mana? Latih supaya kita jadi orang yang tidak sensitif. Kadang-kadang kita ni benda yang kecil pun marah. Kan kita pernah dengar ada kes yang menyebut tentang bagaimana berlakunya penceraian kan. Orang saya pernah dengar lah, kaunselor ke apa cerita, salah satunya sebab apa,
sebab isteri setiap kali angkat air kat suami tak letak piring bawah cawan. Allah. Benda kecil macam tu kan, nak marah sampai boleh bercerai-berai. Kan tak perlulah. Ada juga kes yang remeh yang kita kira bercerai sebab dia sesuami ataupun si isteri apabila dia gunakan ubat gigi tu dia tak picit dari bawah. Picit dia pada tengah, betul kan? Jadi benda itu benda yang kecil saja, tidak perlu kita besarkan, tak perlu kita marah-marah. Sekadar benda yang kecil, kita kena banyakkan bersabar, kita betulkan kalau boleh. Jadi kita kena jadi orang yang tidak membesarkan perkara-perkara yang kecil ni, tapi kita jadikan orang yang besar. Yang keduanya, kalau kita marah, sifat yang kena ada ialah kita orang yang lambat nak marah. Lambat nak marah. Kalau kita memang jenis orang yang nak juga marah, tetapi biarlah marah kita itu lambat sikit. Maknanya Delay sikit delay lah marah sikit. dia. Maknanya orang buat dah banyak sangat orang buat, barulah mungkin kita nak marah. Baru boleh meletup lah orang kata baru kan. meletup lah. Banyaklah. Itu boleh. Bukanlah boleh. Itu yang paling teruk lah tu kita kata. Sebolehnya sabar je lah. Kalau boleh sabar lagi bagus kan. Tetapi kalaulah kita ni masih ada yang tak boleh nak kikis langsung, maka biarlah kita jadi orang yang lambat marah, tetapi cepat memaafkan. Jangan jadi orang yang cepat marah, lambat memaafkan. Kita tak mau. Dia marah cepat, lepas tu dia nak maafkan orang tu, memang tak maaf lah. Setahun, 2 tahun tu dia tu. Kita kalau boleh, kita jadi orang yang lambat marah, lambat kita nak marah, tapi cepat kita memaafkan orang. Kita tak apalah, kecil je, forget about it. Jadi itu antara sifat yang perlu kita miliki lah. Kalau kita sebaik-baiknya kita marah, kita bersabar. Jadi itu antara yang kita ulas minggu lepas, dan mungkin minggu ini kita ambil soalan yang tidak sempat kita jawab pada minggu lepas. Dan saya rasa itu sajalah mukadimah kita, wallahualam. Saya insya-Allah, alhamdulillah, ya, kita dah berada pada pusingan pertama lah kita kira dalam rancangan Fas'aluna pada petang ini dengan tajuk Marah bahagian 2. Insya-Allah kita rehat sekejap, Doktor. Kita akan kembali selepas ini. Untuk sahabat-sahabat pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami hanya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Penyampai berkaliber, Assalamualaikum junjungan Nabi Muhammad SAW. pengisian bermutu, inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Ya, alhamdulillah, kembali bertemu kita hanya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami kembali bertemu. InsyaAllah misi rancangan Fas'aluna pada petang ini. Sekali lagi kita bersama di studio yang berbahagia Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Syara IKIM, membicarakan tentang tajuk marah di bahagian kedua. Kalau tadi Doktor telah pun berkongsi dengan kita mukadimah ataupun secara sepintas lalu imbauan kita pada minggu lepas, yang kita kongsikan cukup menarik pada hari ini tentang kelebihan-kelebihan kita mengawal ataupun mengurus diri untuk tidak marah pada waktu, dan marah itu digunakan pada waktu-waktu yang tepat lah, pada waktu-waktu tertentu. Telah pun diulas dengan saya kira panjang lebar oleh yang berbahagia Doktor sebentar tadi. Sebagaimana Doktor sebut juga, kita kembali untuk pusingan ini Doktor, kita nak raikan soalan daripada sahabat-sahabat pendengar kita. InsyaAllah saya nak baca soalan dari Facebook, Doktor. Dari pendengar kita Muhammad Hair Yusof. Assalamualaikum yang berbahagia Dr. Nik. Okey, soalannya, ada orang yang di bulan puasa ni mereka cukup dapat kawal marah. Maksudnya tak marah lah. Sebaliknya, mereka dah hilang sikap sabar dan kuat marah pula apabila habis bulan Ramadan, dan minta pandangan ataupun pencerahan Doktor tentang perkara ini. Silakan. Ini biasa. Berlakulah kita kira, sebab bagi orang yang menahan marah di bulan puasa itu, dia ingat bulan puasa ini bulan yang dia tak boleh marah. Lepas 11 bulan lagi tu bulan boleh marah. Ini salah faham lah. Kan? Jadi bulan puasa ni bulan yang tak boleh mengumpat. Bulan puasa ni bulan yang tak boleh bertengkar. Bulan puasa ni bulan yang tak boleh cakap bohong. Jadi bulan 11 bulan lagi tu boleh.
Itu tak betul, itu satu persepsi yang salah. Ya. Kita kena faham, kita selalu sebut, ustaz-ustaz kita selalu sebut, bulan Ramadan ini ialah bulan untuk melatih kita supaya 11 bulan yang lain juga kita membawa sifat bulan Ramadan ini. Kan kita kata madrasah Ramadan. Ya. Ramadan ini bengkel untuk kita, beki workshop lah, macam-macam istilah yang digunakan oleh sekolah pun ada, sekolah Ramadan dan macam-macam. Jadi apa yang kita harap, kalau kita pergi kursus, kita pergi training mana-mana pun, anggota kerajaan ke swasta ke, pergi training 3 hari seminggu, kita training 30 hari. Ramadan ini yang diharapkan oleh majikan ialah selepas daripada training itu, yang kita belajar, yang kita bawa, yang kita amalkan selama training itu dibawa selepas pada itu. 11 bulan lagi tu kita masih membawa. Walaupun mungkin dari segi kesan dia tu tak bolehlah macam Ramadan. Kan biasalah kita pergi training ni, balik saya ingat kita pergi training team building ke apa ke, semayang berjemaah apa, dalam training tu saya ingat dulu kita buat, lepas tu balik semayang apa, balik daripada bengkel tu, balik pada team building tu, surau Ikim penuh. Ya. Surau Ikim penuh dengan jemaah. Berapa hari? Semayang tu bolehlah bertahan seminggu. Lepas tu balik seperti asal kan. Jadi itulah dia, maknanya manusia ni dia lama kelamaan dia akan hanyut balik. Begitu juga dengan kita dengan Ramadan. Ramadan ini kita diasuh supaya berpuasa tu kita tahan kemarahan kita, sabar dan sebagainya. Jadi selepas Ramadan itu kita sepatutnya masih lagi memiliki sifat-sifat itu. Kalau kita lihat Hajah, kalau selepas Ramadan tu kita boleh jaga tu dah makin dah elok lah. Kalau tak boleh 11 pun boleh sebulan, Syawal ke kan dah okey. Ada orang, ada setengah orang selepas berbuka ini aku lepas buka ni siap aku meletup. Kan ada orang dia sampai begitu. Maksudnya nasib baik aku puasa ni, kau lepas maghrib ni siap aku. Maksudnya masih tak makan tu je. Masih tak makan tu je. Jadi itu lagi tak betul kan sikap tu. Jadi apa yang kita perlu jaga ialah sepanjang Ramadan kita kawal diri kita dan kita bawa sifat itu. Hayati lagi sifat itu selepas Ramadan. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan sebagainya. Kita bawa sifat-sifat itu sampai 11 bulan. Kalau tak boleh sepenuhnya pun yang sebanyak yang kita boleh bawa. Macam kita buat di bulan Ramadan inilah. Ramadan ini kita baca Quran, bulan tadabbur kan. Jadi bukanlah bulan Ramadan je baca Quran. Bulan Syawal dan sebagainya kita tak baca Quran ke? Baca. Sepatutnya kita baca juga. Cuma kelebihan di bulan Ramadan ini kita lagi giatkan. Macam juga kita sedekah. Digalakkan banyakkan sedekah di bulan Ramadan. Bukanlah 11 bulan itu tak sedekah. Sedekah juga. Tetapi di bulan Ramadan ini Nabi SAW dikatakan sedekah dia itu lebih laju daripada angin yang bertiup. Tapi bukanlah sebelum Ramadan ataupun selepas Ramadan itu tidak sedekah. Jadi persepsi ini kena dibetulkan. Orang yang sabar di bulan Ramadan, dia kena faham bahawasanya yang kita sabar ini perintah Allah SWT. Bukan khusus untuk Ramadan, tetapi Ramadan itu hanyalah menguatkan lagi supaya kita bersabar. Tetapi Allah yang sama tetap wujud, tetap hidup selepas Ramadan. Ini yang dikatakan jangan kita menyembah Ramadan. Jangan kita jadi menyembah Ramadan. Kita jadi Ramadan ni kita sangat bagus. Orang yang sangat alim, sangat wara', sangat jaga-jaga. Tetapi selepas Ramadan kita jadi orang yang balik seperti sebelum Ramadan. Jadi kita tak mahu macam itulah. Jadi insya-Allah benda ni kita harap yang bercakap ni pun sama juga 2 kali 5 juga kan dapat ikut apa yang kita cakap itu, wallahu alam. Saya okey. Saya suka ayat yang tu doktor selalu orang sebut kita jangan menyembah Ramadan kerana Ramadan tu akan berlalu pergi. Yes. Sebenarnya kita sembah Allah. Apa ni kata-kata ulama lah bukan hadis kan. Man ya'bud Ramadan fa inna Ramadan faqad mada. Wa man ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Sesiapa yang menyembah Ramadan, sesungguhnya Ramadan itu akan berlalu pergi. Tetapi siapa yang menyembah Allah SWT, Allah SWT itu akan tetap
hidup dan tidak mati, wallahualam. Saya. Okey, kita raikan soalan yang berikutnya, WhatsApp dari Konti. Doktor, bagaimana berinteraksi dengan orang yang marah hingga yang marah mengeluarkan kata-kata yang tak sopan tu? Baik, kita nak respon tu. Ya, baik, kita kena tengok orang yang marah tu dia keadaan dia bagaimana. Kalau dia marah itu kita kata dalam keadaan dia dalam keadaan dia dengan pisau, kita janganlah pergi dekat pula. Dan kadang-kadang yang marah tu tak siuman, ataupun yang marah itu dalam keadaan ketagih, dadah dan sebagainya, dalam halusinasi. So kita kena jaga diri kita supaya kita tidak mendekati orang yang begitu. Tapi dalam keadaan biasa, orang-orang yang biasa yang kita jumpa dalam keadaan marah, kita boleh ingatkan dia istighfar. Saya sebut minggu lepas, kalau di negara Arab, dia akan gosok belakang, dia akan sebut ittaqillah, ittaqillah ya akhi, sabar, ataupun dia kata sallu ala nabi, selawat atas nabi. Kan, jadi itu antara yang kita boleh lakukan kepada orang yang marah. Kan, jadi kita kena pandailah tengok keadaan dia bagaimana. Kalau dia dalam keadaan yang ada benda-benda bahaya, senjata, pisau dan sebagainya, jangan kita dekatkan dia. Baik larilah kan. Jangan kita dekatkan dia. Kalau yang biasa ni, yang marah-marah biasa, abang-abang kita ni, pandailah. Isteri tu dia adalah dia punya soft spot dia dengan suami dia kan. Pergi pegang orang Arab, pegang janggut ke apa ke. Kan? Apalah. Tapi kena beringatlah, kena berhati-hatilah. Yang pentingnya ialah kita mungkin boleh nyatakan kepada yang tengah marah itu tentang Allah menyukai orang yang bersabar, Allah mencintai orang yang sabar dan sebagainya lah. Yang tu saya kira dia bergantung kepada situasi dan konteks yang kita hadapi. Lain orang lain cara dia. Lain orang lain cara dia. Kadang-kadang ada orang yang kalau dia marah berpanjangan sangat, mungkin kalau kita bawa mak dia kan dia boleh cool. Sebab dia kalau dengan mak dia dia memang mati kutu, mati Allah dia kata kan. Jadi kita tengoklah, panggillah mak sebelah rumah tu, janganlah kita layan seorang kan, mungkin kita tak terlayan. Bawa mak tu, mak tengok ni abang ni mengamuk ni, mak kata apa kau ni, dia tengok je muka mak masuk rumah dia, dia pun dah bagi salam. Lainlah twist lah dia punya emosi. Emosi dia dah lari dah. Jadi pandai-pandailah. Pandailah kita, wallahualam. Saya. Okey, soalan yang seterusnya doktor dari Facebook, Rashidah Razak katanya minta doktor kongsikan kisah-kisah respon atau bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi reaksi terhadap perkara yang mendatangkan marahan. Banyak kita boleh tengok dalam sirah Nabi SAW yang menyebut tentang bagaimana Nabi SAW menghadapi situasi marah. Maknanya dalam keadaan Nabi SAW dicerca, dicaci. Satu peristiwa yang saya terkesan, yang saya selalu ingat ialah ketika Nabi SAW pergi berdakwah di Taif dengan Zaid kan. Nabi pergi ke sana dan Nabi cuba untuk memujuk orang Taif masuk Islam. Dan peristiwa ini berlaku selepas kewafatan Khadijah, selepas peristiwa Abu Talib dan sebelum Nabi SAW Isra dan Mi'raj. Jadi para ulama menyebut juga peristiwa ini sebenarnya Isra dan Mi'raj itu ialah selepas Nabi SAW mengalami 3 perkara yang menyedihkan dia ni. Khadijah meninggal dan Abu Talib pula meninggal, dan kemudian bila dia pergi ke Taif, dia pula dibaling batu sehingga luka-luka dan berdarah. Lari Nabi SAW dengan Zaid ke sebuah kebun, duduk kat situ, dan apa yang Nabi lakukan pada ketika itu, Nabi tidak mendoakan kehancuran. Walaupun datang malaikat nak suruh hempak bukit dan sebagainya, tetapi Nabi tak doakan kehancuran. Dan Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni ashku du'afa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala nas. Sampai panjang Nabi munajat kepada Allah, ya Allah, aku merayu kepadamu, aku mengadu kepadamu ya Allah tentang lemahnya helah aku, lemahnya usaha aku ni. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata, akhirnya Nabi kata, sekiranya engkau ya Allah tak marah kepada aku, jangan kau anggap aku ini gagal dalam berdakwah. Aku tak kisah. Nampak? Nabi SAW
walaupun dalam keadaan dia di baling batu dan berdarah seluruh badan dia, tetapi yang diharapkan daripada Allah ialah jangan Allah marah kepada dia kerana dia seolah-olah macam gagal berdakwah. Yang dia luka, yang dia berdarah ni bagi dia benda tu dia tak kisah, kecil saja bagi dia. Jadi itu ialah bagaimana Nabi SAW menghadapi orang yang kafir, orang yang mencerca, membaling batu kepada dia sehingga mencerdakan dia, tetapi beliau tetap tidak mahu mendoakan kecelakaan, kebinasaan, tidak mahu malaikat menghempap bukit dan sebagainya. Begitu juga ketika peristiwa Fathul Makkah. Fathul Makkah, Nabi masuk dengan sahabat masuk menawan Mekah, dan apabila dapat membuka Mekah pada ketika itu, orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah tu semua ketakutan. Sebab mereka takut, mereka membayangkan bagaimana mereka dahulu menyiksa Nabi. Inilah zaman Nabi akan balas dendam kepada mereka. Tapi tidak, Nabi tidak kata, Nabi tidak ada sedikit pun perasaan ingin balas dendam walaupun orang kafir buat jahat kepada dia. Bahkan ada orang kafir yang lari daripada Mekah sebab bila Nabi SAW berjaya membuka Mekah kerana takut diseksa. Tetapi Nabi tak buat apa-apa. Antum tulaqa izhabu wa antum tulaqa, pergi kamu. Bebas kamu pergi, nak pergi ke mana-mana. Kamu orang yang merdeka. Aku merdekakan kamu. Maknanya Nabi tidak ada sifat berdendam dengan orang. Begitu juga peristiwa yang kita sebut, pernah sebut minggu lepas, ketika Nabi SAW bertemu dengan seorang perempuan yang kematian saudara dia dikubur. Nabi jumpa dan Nabi ucapkan takziah dan Nabi suruh bersabar. Perempuan itu tengking Nabi dengan dia tak tahu Nabi yang dia bercakap itu dengan Nabi. Tengking Nabi, dia kata, kau tahu apa, bukan menipu kau, aku yang kena musibah, kau sedap je lah cakap, sabar, begitulah lebih kurang. Jadi Nabi berlalu. Di situ pun menunjukkan Nabi SAW sabar. Padahal Nabi boleh je kata, kau tahu tak kau cakap dengan siapa ni? Kan kita kalau dalam masyarakat kita, kau tahu tak aku siapa ni? Aku ni. Tapi Nabi tidak begitu. Nabi berlalu je pergi, tidak marah apa. Sehinggalah perempuan itu diberitahu bahawasanya yang dia marah itu ialah Nabi SAW. Dan dia pun menyesal dan dia pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku minta maaf tadi aku tak tahu yang cakap tu ialah engkau ya Rasulullah. Nabi SAW tak apa, Nabi kata as-sabru 'inda sadamatil ula. Sesungguhnya sabar itu ialah pada pukulan yang pertama. Maknanya pada ketika kita kena maki, hamun dan sebagainya itu, masa tu kita kena sabar. Letak sabar kita tetap sabar. Jadi itu pun satu benda yang kita boleh belajar, iaitu kalau kita ni bersabar, kita kena masa saat kita boleh buat. Masa saat kita berkemampuan untuk kita pukul orang ke, kita nak maki balik dia ke lidah dia dengan lidah kita, yang tu kita tahan. Jangan orang kita dah habis maki dah, berjela dah kita maki. Dia maki kita pun berjela dah maki dia balik. Lepas tu, sorry lah, aku minta maaf lah, aku terlepas. Itu dah tak guna dah. Sebenarnya masa tu, saat tu lah kita boleh memilih untuk sabar. Itu yang penting. Jangan orang kadang dia pukul anak dia, dia belasah anak dia, dia marah ke anak dia, lunyai anak dia, masuk X-ray, masuk ICU dan sebagainya. Lepas tu baru lagi peluk anak, minta maaf lah, ayah tadi tak hilang sabar. Tak boleh. It's too late already. Gone. Dah tak ada pahala dah. Pahalanya bila kita boleh buat sesuatu, boleh lepaskan kemarahan kita itu, tetapi kita bersabar. Itu yang kita kena. Wallahualam. Saya kira apa yang doktor jelaskan juga mungkin menjawab soalan dari WhatsApp yang bertanya bagaimana menghadapi orang yang marah dengan penuh berhemah agar tak terkeluar samalah marah kita tu. Doktor Okey, kita teruskan dengan soalan yang berikutnya, doktor. Adakah dengan menahan lidah ataupun diam daripada berkata-kata tu boleh? Marah ini seperti mana kita jelaskan pada minggu lepas. Marah ini dia terzahir, marah ini dia hati. Dia dalam ni. Nampak, kita tak nampak marah ni kan. Dia duduk dalam ni. Ada orang dia punya berasap tu, kita bayangkan emosi dia kan. Marah ni ialah sifat kita kata rohani lah. Hati kita tu, sebab tu kita bicarakan sekarang ni masalah zahir, masalah batin. Orang yang marah dia tu
dia boleh tahan dalam hati dia. Selagi dia boleh tahan kat situ, dia dapat pahala. Tetapi apabila dia hilang kesabaran, dia terzahir pada dua keadaan. Satu pada lidah dia. Lidah dia popek. Dia maki hamun orang, dia marah orang, dia caci balik orang. Kalau orang kata ni, dia kata balik orang, bagi 4 letter kat dia, dia bagi 4 letter apa semua macam-macam lah. Itu orang yang dah tak marah. Yang kedua, kemarahan ini juga dalam tindakan pelaku ni. Tangan dia, kaki dia. Kan, dia baling pinggan kat suami dia. Baling kasut. Baling kasut. Baling pisau, apa saja. Itu adalah manifestasi daripada kemarahan yang kat dalam tu. Emosi yang dalam badan dia tu, dia dah zahirkan. Ada orang dia marah dia sangat sampai muka dia merah je. Itu orang yang sabar. Tengah tahan ya? Tahan. Sampai menggigil kadang tu. Tapi sepatah pun perkataan tak keluar. Barang tak melayang, pinggan mangkuk semua okey, kasut ke pisau ke apa. Tapi itu orang yang marah. Tapi dia mampu menawan. Jadi kita dalam keadaan ini kita nak beritahunya ialah yang dikatakan sabar itu yang itulah. Sabar dengan lidah kita daripada kita tutur perkataan yang tak elok, dan sabar dengan kaki tangan kita daripada kita buat kalau kita tengok parlimen mana Taiwan ke apa kan, baling kursi. Ahli parlimen bergaduh baling kursi, baling. Jadi itu yang kita kena kawal. Jadi kita minta dengan Allah Ta'ala bagi kita jadi orang yang sabar, yang mampu kawal. Benda ni tak boleh kita buat overnight. Hari ni aku nak jadi orang sabar je, tak boleh. Kita kena latih diri kita. Apabila kita berhadapan dengan situasi yang menyuruh kita marah, yang memaksa, yang mendesak kita marah, pada ketika itu kita sabar. Kita tengok, ni aku perlu marah ke tak perlu marah? Ini marah kerana apa? Kita tengok. Hari itu saya dah cerita, marah ni dia ada dua, baik dan buruk. Yang baik kerana Allah, yang buruk ialah kerana ego kita. Kita marah sebab ego kita tercabar. Ego kita cabar. Dia ni kurang ajar, kata kat aku macam ni. Kita pun main angin. Dalam hati kita duk bisik. Kita rasa ego kita tercabar. Kebanyakan marah ini adalah disebabkan ego kita. Rasa jatuh lah. Jatuh maruah diri. Jatuh maruah diri. Tak balas kan? Tak balas tu rasa macam jatuh maruah diri kita. Tapi berbeza kan kalau kita lihat sirah Nabi. Nabi macam mana orang buat pun, kalau yang melibatkan diri dia sabar je. Orang letak perut unta kat belakang dia pun dia sabar. Fatimah menangis-nangis kan, dia sabar je. Padahal Nabi SAW itu kalau dia bergusti dengan orang, dia menang. Nak menunjukkan dia ni seorang yang badan dia sihat. Tapi kita tak pernah dengar pun dia tumbuk orang kafir ke apa. Tak ada. Kan? Tapi dah ada sejarah yang dia pernah melawan orang yang kuat bergusti, sebagai membuktikan bahawasanya dia orang yang perkasa, yang sihat. Wallahu a'lam. Okey, kita ada masa sedikit lagi, doktor. Saya rakumkan dua soalan dalam satu. Ada soalan dari pendengar kita. Dia kata bagaimana nak kontrol, nak kawal kemarahan apabila syarikat yang kita kerja ni lambat bayar gaji, sehingga masuk ke bulan yang seterusnya lah. Sedangkan kita ada keperluan untuk bayar komitmen. Bila tak marah, company akan ingat kita tak kisah dengan kelewatan tersebut. Dan seterusnya sikit lagi, doktor ya. Memarahi seseorang tu bukan pada tempatnya merupakan satu dosa kecil ya? Baik, pertama memang kalau kita marah, kita kata marah dalam keadaan yang tidak betul, tidak boleh lah. Maknanya itu termasuk dalam perkara yang berdosa lah. Dan sebab perintah marah ini satu perintah Nabi sebut pada sahabat. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, bagi tahu nasihatkan aku dan sebagainya, Nabi kata la taghdab, jangan kamu marah. Maknanya marah dalam keadaan yang tidak kena pada tempatnya. Dan ia juga suatu yang dilarang. Yang kedua, tentang bagaimana kita berhadapan dengan majikan yang tidak membayar gaji. Pertama, kita kena ingat sebagai majikan, kewajipan kita membayar gaji seperti mana yang ditetapkan. Kan, bahkan Nabi menyebut dalam satu hadis, maknanya kita bayar gaji itu sebelum kering peluhnya. Tapi kita kat Malaysia ni mungkin tak adalah orang yang kerja kerajaan, orang yang bayar gaji bulan ni kan. Bagi orang yang kerja, mungkin kerja buruh kasar tu yang itulah
ada applicable-nya. Tapi bagi kita ni bayar gaji hujung bulan, masuk hujung bulan bayar gaji kan. Jadi kalau kita punya kontrak dengan majikan bayar setiap 24, 25 masuk gaji ataupun 30 ke. Jadi sebagai majikan kita kena fulfill lah, kena apa kita kata tunai lah kewajipan kita itu adalah tanggungjawab, itulah kontrak akad kita dengan pekerja. Jadi majikan tak boleh buat sewenang-wenang, macam dia katalah pekerja ada komitmen yang dia perlu bayar rumah sewa dan sebagainya. Jadi yang kedua di pihak yang pekerja, adakah boleh dia marah? Dia boleh marah. Tapi kita kena beza kat sini antara kemarahan yang membuta tuli, yang tiada batas, dengan lebih kepada perbincangan, kritikan, teguran, nasihat. Maknanya sebelum marah tu kita kena susuli dahulu dengan cara yang diplomasi, kita kata. Kalau kita ada persatuan pekerja, kita gunakan pekerja persatuan. Kita tak sudah pasti kita dalam Islam membenarkan untuk kita berdepan dalam sesuatu yang kita rasa hak kita dicabul. Kita boleh depan, boleh kemukakan, boleh fight, kita kata, boleh kritik, boleh tegur, tetapi dengan cara yang beradab, dengan cara yang hikmah. Mungkin kalau tak boleh dengan cara yang diplomasi, mungkin kita boleh bawa ke mahkamah. Jadi ada dia punya cara-cara dia. Tetapi untuk kita kata dia sebagai sesuatu yang tak boleh, yang berdosa kerana kita dianiaya, itu tak tepat. Maknanya dia boleh, apabila kita hak-hak dia tu dicabul, hak dia sebagai pekerja, dia berhak mendapat gaji, maka dia berhak untuk dia meluahkan perasaan ketidakpuasan dia, tetapi dengan kadar yang munasabah, sebagai untuk mencari jalan penyelesaian. Selagi kita boleh cara yang baik, cara yang diplomasi, so orang kata try to minimize marah ni, anger ni kan. Jangan kita melepaskan geram kita kan, rosakkan barang pejabat sebab marah majikan tak bayar gaji. Itu salah satu bentuk kemarahan yang tidak dibenarkan dalam Islam lah. Jadi wallahu alam, saya rasa kita dah panjang lebar bercakap tentang tajuk ini. Moga-moga Allah SWT memberi kita kesabaran, kekuatan untuk beramal, dan dapat kita menjinakkan hati kita ini supaya tidak menjadi orang yang marah. Seperti mana yang saya sebut dahulu, salah satu punca kemarahan ini ialah kerana hati kita itu kotor. Jadi bagaimana untuk kita mengurangkan kemarahan ini? Sensitiviti, radar, kompas marah kita ini ialah dengan kita memperbanyakkan istighfar, kita memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan selawat. InsyaAllah kita punya, kita kata quick temper ataupun bad temper itu akan kurang. Orang akan sedar, orang di sekeliling kita akan sedar, dulu ayah ni benda macam ni pun dah melenting, sekarang ni tak melenting lah, okey lah. Dia cool lah sikit. Itu akan dapat dibuat sekiranya kita memperbanyakkan istighfar, berzikir, berselawat kepada Allah, dengan niat untuk kita membersihkan hati kita daripada sifat-sifat ego, takabur, sombong dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik. Doktor, saya kira itu adalah kesimpulan kepada perbincangan kita pada hari ini, perkongsian kita dalam rancangan Fas'aluna. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu-minggu yang berikutnya. Doktor, terima kasih sangat sudi bersama dengan kita. Saya kira ini satu sangat bermanfaat lah untuk saya sendiri pun, dan juga sahabat-sahabat pendengar lah, untuk kita aplikasikan apa yang doktor kongsikan dengan kita dalam kita satu mengawal marah, satu lagi kita nak memperoleh pahala, doktor kan? Kita dalam hidup kita ni lah, insyaAllah. Sekali lagi terima kasih banyak, doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bulan yang mulia ini, marilah kita gunakan tenaga elektrik secara berhemah bagi mengelakkan pembaziran. Tutup suis peralatan elektrik apabila tidak digunakan. Tetapkan suhu penyaman udara pada 24 darjah Celsius dan gunakan lampu LED bagi menjimatkan tenaga. Tenaga Nasional ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada semua umat Islam di seluruh negara. Dengan aplikasi MyTMB, anda boleh mengurus akaun dan memantau penggunaan elektrik anda pada bila-bila masa di mana sahaja. Muat turun aplikasi MyTMB di Apple App Store, Google Play atau Huawei App Gallery. Tenaga Nasional ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada semua umat Islam di seluruh negara.
Kempen Sejuta Barakah Ramadan bersama Haluan. Satu medan untuk kita berkongsi rezeki bersama mereka yang memerlukan di dalam dan luar negara. Penerima adalah daripada kalangan asnaf, anak yatim, ibu tunggal dan ramai lagi. Sumbangan dibuka untuk iftar, bank makanan, bantuan sara hidup, pendidikan dan wakaf. Untuk maklumat lanjut, hubungi hotline 011-2051-1909 atau layari barakahramadan.com. Barakah Ramadan dengan memberi. Habatus Sauda Barakah, banyak khasiat dan kebaikan, mengekalkan kesihatan badan. Habatus Sauda Barakah, Habatus Sauda Barakah, barakah sepanjang zaman. Jom dapatkan soft gel Habatus Sauda Barakah dari mesin edaran Pharmaniaga di Farmasi Royal Pharma atau farmasi berhampiran anda. Habatus Sauda Barakah. Iklan ini telah diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Ramadan adalah bulan penuh kemuliaan. Bulan yang sentiasa diisi dengan amalan kebaikan. Tidak dilupakan juga saudara kita yang berada di Palestin, Syria dan Yaman. Apabila kita merasakan keamanan menyambut Ramadan, mereka di sana juga ingin merasai keamanan dan kemanisan Ramadan. Apa usaha kita? Ayuh serikan Ramadan kita dengan menyertai kempen Ramadan Bersama. Layari laman web Aman Palestin di www.amanpalestin.net atau hubungi 03 8926 7019. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. RM300? Wow, banyak tu. Macam-macam boleh beli ni. Banyak kan? Jadi, tolong ikut arahan lalu lintas. Memandu di lorong kecemasan boleh didenda sebanyak RM300 tau. Nanti duit yang patut boleh beli macam-macam ni, tak pasal-pasal kena bayar kompaun. Memandulah dengan berhemah dan patuhilah arahan lalu lintas. Rancangan itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Tenaga Nasional. Sinari Ramadan. Tingkatkan ketakwaan. Dalam bulan yang mulia ini, marilah kita gunakan tenaga elektrik secara berhemah bagi mengelakkan pembaziran. Tutup suis peralatan elektrik apabila tidak digunakan, tetapkan suhu penyaman udara pada 24 darjah Celsius dan gunakan lampu LED bagi menjimatkan tenaga. Tenaga Nasional ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada semua umat Islam di seluruh negara. Penantian selama 20 tahun penduduk di Bandar Tasik Kesuma, Beranang, Selangor sungguh mendambakan sebuah masjid sebagai pusat berjamaah, beribadah dan beraktiviti. Selama ini mereka menunaikan solat Jumaat, solat Aidilfitri serta lain-lain ibadah di 3 buah surau yang semakin sesak untuk menampung lebih 3,000 penduduk. Berwakaflah untuk pembinaan kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma, Kombat. Selagi masjid itu kekal, selagi itu pahala akan mengalir kepada pewakafnya. Wakaf, hadiah teristimewa untuk ibu ayah tersayang. Moga berpanjangan pahala wakaf untuk kita serta ibu dan ayah tersayang hingga ke akhirat. Semudah di hujung jari anda, transfer online semudah RM1,000 seorang untuk seramai 20,000 orang penginfak. Atau boleh secara ansuran beberapa bulan. Berinfak dan berkongsi nikmat rezeki adalah ibadah yang besar pahalanya. Mari bersama kami berinfak dan berwakaf melalui akaun 5625-2651-9656 Maybank. Dan maklumat lanjut anda boleh menghubungi talian hotline 0386053673 atau talian WhatsApp 012-850-2280 atau terus ke laman sesawang www.masjidkesuma.com.my.
Rabbuka, siapa Tuhanmu? Bagaimana engkau habiskan usiamu? Soalan ini takkan dapat dijawab oleh kita andai kita hidup dalam lalai dan leka. Belum terlambat untuk kita berubah. Jom, restart hidup kita dengan tapak yang telah disediakan oleh Yaminika. Layari yaminika.com sekarang ini dan rasai pengalaman dan perubahan diri bersama Yaminika. Yaminika.com. Kempen Sejuta Barakah Ramadan bersama Haluan. Satu medan untuk kita berkongsi rezeki bersama mereka yang memerlukan di dalam dan luar negara. Penerima adalah daripada kalangan asnaf, anak yatim, ibu tunggal dan ramai lagi. Sumbangan dibuka untuk iftar, pek makanan, bantuan sara hidup, pendidikan dan wakaf. Untuk maklumat lanjut, hubungi hotline 011 2051